Ipoh Barat. Terima kasih Datuk Pengerusi. Dua tiga perkara. Satu adalah peranan yang dimainkan oleh Jabatan ini 28 buah institut adalah sangat mustahak dalam pembangunan negara ini, dan terutama adalah berkaitan dengan kemahiran pekerja. Kita semua rasa apa yang dibuat dan tujuan ni adalah satu yang patut digalakkan, dialu-alukan. Dan dalam proses ini saya nak tahu berapakah wang yang diagihkan, yang dipohon 28 juta ini adalah untuk penuntut-penuntut di sana. Berapa yang dibagikan kepada kegunaan mereka, berapa digunakan untuk capital expenditure, berapa digunakan yang akan digunakan untuk membaik pulih institut-institut tersebut. Dan bolehkah Yang Berhormat Menteri senaraikan institut-institut yang mana akan mendapat berapa banyak setiap institut tersebut. Dan dalam hal ini saya rasa satu perkara yang mustahak Datuk Pengerusi adalah jangan kita anggap bahawa perlatihan ini menjadi satu stop gap measure, tetapi satu di mana pekerja-pekerja atau anak-anak kita pergi belajar di sana menjadi mengguna di industri berkaitan. Dan dalam hal ini Datuk Pengerusi adalah produktiviti yang selalu dikaitkan menjadi satu asas oleh kerajaan, oleh kementerian, mengatakan bahawa seseorang pekerja itu boleh mendapat gaji lumayan jika produktiviti mereka naik. Dan satu di antara cara adalah dengan meningkatkan kemahiran mereka. Dan dalam proses ini, apakah yang dibuat oleh kementerian untuk menarik anak-anak kita, pekerja-pekerja untuk mendapat training dalam perkara ini? Kerana saya difahamkan, walaupun ada di negara ini ribu-ribu pekerja yang ingin mendapat kemahiran, tetapi mereka terpaksa bekerja di kilang-kilang dan di tempat-tempat biasa kerana mereka tidak ada laluan, tidak ada cara untuk menghubungi atau untuk mendapat manfaat dari institut-institut ini, kerana tidak ada, there is something lacking di antara mereka. Dan apa yang dibuat oleh kementerian supaya kita dapat menarik perkara pihak-pihak ini supaya mereka dapat menjadi satu pekerja yang best performer in this country. Saya baru-baru ini telah menghadiri satu kursus oleh seorang CEO, dan beliau mengatakan bahawa di negara ini, dari pandangan beliau, boleh dikatakan across the board, semua pekerja adalah yang layak, yang baik. Akan tetapi kerana mereka tidak ada kelayakan khusus yang diguna pakai oleh kilang-kilang, dan katakan bahawa Jabatan Tenaga Rakyat perlu memberi perhatian on the ground untuk menolong mereka, kerana mereka tidak tahu ada peluang di sini di mana mereka berdapat kemahiran dan lepas tu pulang mendapat gaji yang lumayan, satu, tetapi lebih lagi adalah meningkatkan kemahiran mereka. Dan apakah peranan yang boleh dimainkan oleh institut-institut ini? Akhir sekali Datuk Pengerusi adalah berkaitan dengan NTS Armugan Pillai, institut tersebut. Saya baru tengok di website, nombor satu, nama itu tidak disebut. Dia disebut sebagai satu latihan institut. Saya telah beberapa kali bangkitkan perkara ini. Saya perlu ingatkan kementerian, perlu ingatkan kerajaan bahawa tanah di mana latihan institut itu dibina adalah warisan tanah orang India, di mana pada tahun 1999 saya masa itu telah bertentang hebat-hebat dengan kerajaan, mengatakan bahawa tanah itu tidak boleh diambil alih oleh kerajaan semata-mata kehendak ahli-ahli politik. Dan selepas ia dibongkarkan, kerajaan telah mengatakan bahawa satu institut akan dibina dan telah memberi dua akut janji di Parlimen. Satu di antaranya adalah kelebihan murid-murid yang akan belajar dan meneruskan pelajaran mereka di institut tersebut adalah dari masyarakat India. Nombor dua adalah administrative staff dan pensyarah-pensyarah itu juga majoriti adalah dari masyarakat India. Itu adalah akut janji yang telah diberi. Tapi kalau kita tengok, adakah ini sejak ia dimulakan hingga hari ini, have we ever dapat lebih dari 50%? Kalau tidak, kenapa tidak? Dulu tahun 2004
mula-mula saya bangkitkan perkara ini, masa itu kita tidak ada sampai 5% masyarakat India, anak kita yang belajar di sana. Walaupun tanah itu adalah kepunyaan warisan masyarakat India. Jangan bagi masa itu janji telah diberi dengan dan kerajaan kata akan mengkotorkan semua janji tersebut dan kata semua kemahiran atau apa-apa jurusan yang ada di sana akan diiklankan di semua surat khabar, bukan sahaja dikaskan kepada 1-2 surat khabar, dan juga kementerian akan menghantar pegawai-pegawai ke sekolah-sekolah yang tertentu dan pekan-pekan yang tertentu untuk menarik anak-anak kita yang dari ramai di antara dari kalangan pendapatan rendah yang tidak tahu ada peluang sedemikian. Dan inilah saya nak tanya, berapa yang sedang menjalankan pelajaran mereka di NTS Almuddin Pelay dan setiap institut, dan tolong beritahu berapa, adakah kita telah mencapai. Ini bukan saya yang menanya perkara ini adalah yang kerajaan kata akan mengkotorkan. Ini dikatakan pada tahun 1999. Dan jangan kita lari dari tanggungjawab. A government that promises and doesn't deliver is as good as a government which is not fit to govern. Dan ini adalah perkara yang perlu kita tahu, rakyat perlu tahu, adakah ini telah dikotakan. Kalau tidak, kenapa ia tidak dikotakan? Dan akhir sekali ya, Datuk Pengerusi, mengenai institut-institut yang lain, 27 institut lain, macam mana kita boleh menggalakkan supaya kita dapat menarik banyak lagi anak-anak kita untuk belajar di sana, menjadi satu pekerja yang mahir, yang guna pakai. Dan adakah yang berhormat Menteri, Timbalan Menteri, pegawai-pegawai telah meneliti dengan subjek-subjek atau mata pelajaran yang diberi di sana, ada guna pakai di bawahan, di kilang-kilang, di factory-factory atau di mana-mana, dan adakah kepentingan atau kekurangan di pelajaran mereka di sekolah itu memberi satu impediment dalam progres mereka. Terima kasih, Datuk Pengerusi.